أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن جاهد بجهاده واستنى بسنته إلى يوم الدين. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم يا ربي لك الحمد كما ينبغي لوجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم زدنا علما وارزقنا فهما. اللهم زدنا ولا تنقصنا واعطنا ولا تحرم علينا. اللهم اهدنا بهديك وانصرنا بعونك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. صلى الله على محمد والحمد لله رب العالمين وبعد. Alhamdulillah, syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala yang tidak terhingga di atas nikmat-Nya dan segala rahmat dan segala bentuk kasihan belas yang dikurniakan kepada kita. Dan alhamdulillah syukur kerana pagi ini khususnya bagi negeri Perlis dengan Duli Yang Maha Mula Tuanku Raja Muda telah memperkenankan untuk diberi keizinan kepada masjid untuk dibukakan kepada anak-anak qaryah untuk hadir ke masjid mengikut kapasiti keluasan masjid tersebut. Alhamdulillah, hari ini kita dapat semula berjamaah di masjid. Alhamdulillah, syukur banyak-banyak. Dan tuan-tuan dan puan, pagi ini kita mula tajuk baru. Dan tajuk kita ni adalah berasaskan kepada ayat 168 hingga 169 daripada surah Al-Baqarah, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, Ya ayuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan tayyiba wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwun mubin. إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. Hai manusia, makanlah yang halal. Makanlah makanan yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di muka bumi. Dan di atas muka bumi Allah Ta'ala ni ada banyak makanan-makanan yang baik, makanan-makanan yang halal. Maka Allah Subhanahu wa taala suruh kita makan makanan, minum minuman yang baik-baik yang mendatangkan kebaikan pada tubuh badan kita. Maknanya Allah Subhanahu wa taala larang kita daripada makan makanan, minum minuman yang boleh memudaratkan, yang boleh merosakkan tubuh badan kita. Kemudian Allah kata, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Jangan kita turut godaan dan juga hasutan iblis, setan. Kerana apa? Kerana sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagimu. Sesungguhnya setan itu hanya menyuruh kamu berbuat jahat. Innama ya'murukum bisu'i wal fahsya.
Sesungguhnya setan-setan ni dia kerja dia, jawatan dia ajak kita buat jahat. Dan ajak kita buat benda-benda yang keji. No? Dan satu benda lagi, setan ni dia mengatakan terhadap Allah apa yang tidak kamu ketahui. Dia dia nak hasut kita tentang benda-benda yang kita tak tahu, untuk menggoda kita dan untuk membawa kita, memesong kita daripada jalan Allah yang sebenarnya. Salam. Okey, tajuk kita pada pagi ini, mula pagi ini kita membicarakan satu tajuk yang sangat panas. Very, very hot. Today we have a hot topic. Pagi ini kita ada tajuk yang panas. Tajuk panas ni bukan apa? Pasal dia ada api. Tajuk dia ialah haramnya rokok. Haramnya rokok. Rokok adalah haram. Haramlah rokok. Hal yang masyhur. Ustaz Zahari. Apa khabar? Sihat? Ustaz Zahari Haris. Orang Melaka. Sahabat baik saya ni. Hal yang masyhur di kalangan masyarakat Indonesia, Malaysia pun sama lah, Indonesia dengan sama ni sama, dengan Malaysia ni sama je. Hal yang masyhur di kalangan masyarakat Indonesia, bahawa rokok hanya dihukumi makruh. Betul tak? Kebanyakan di kalangan masyarakat kita ni kata rokok ni makruh. Dia kalau keruh-keruh ni juga elok sikit. Kan? Dalam keruh tu ada sengat, dalam keruh tu ada bisa, dalam keruh tu ada macam-macam, kan? Dan sebenarnya masyarakat kita ni tak faham sangat makruh ni. Makruh ni maknanya benda yang dibenci. Waalaikumsalam ya Cik Kri. Makruh ni makna yang dibenci dan tidak sampai kepada haram. Itu yang ada pada minda, yang ada pada pemikiran umat Islam pada kebanyakan di Asia Tenggara ni. Dia kata rokok makruh. Rokok makruh. Oleh kerana itu, tidak heran berlomba-lomba lah masyarakat untuk merokok. Dan kalau kedai pun, orang buka kedai, jualan yang paling laris sekali, rokok. Kalau kedai tu tak ada rokok, orang tak panggil kedai. Kan? Kalau ada orang yang hisap rokok ni, kalau dia pergi kedai, dia kata nak beli rokok, tuan kedai kata, minta maaf cik, kedai ni tak jual rokok. Dia kata, kedai pun tak ada rokok. Dia marah pula. Sebab apa? Sebab kebiasaannya kedai mesti kena ada rokok. Kenapa? Rokok itu adalah makanan utama masyarakat Malaysia. Kan? Tak macam beras. Kalau beras tak ada, tak apa. Tapi kalau rokok tak ada, jam. Jadi dah jadi biasa. Pasal apa? Punca dia tu lah. Punca dia yang difahami oleh masyarakat kita bahawa merokok itu hukumnya makruh. Mereka tak tahu kata makruh itu maknanya sesuatu yang dibenci oleh syarak. Bahkan, ni jam. Ni yang dia jadi panas ni. Pasal apa? Pasal dia buah api lah. Bahkan para ustaz dan para kiai, tok-tok guru, para ustaz, para tok-tok guru pun tidak kalah semangat untuk merokok. Mereka pun celepar besar-besar lengan. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Syekh Zaki kita, indahnya hari tanpa zakat. Tok Bilal. Tok Bilal Batu Tangkuk. Indahnya hari tanpa rokok. Ya, betul. Kita kadang-kadang ke usaha masjid Syekh Zaki no. Kita bubuh ahli jawatankuasa masjid, bubuh situ. Zon dilarang merokok. Ada hamba Allah pergi cabut tu. Ya Allah, ya Tuhan. Tidak jarang, ni kita ni, dalam kitab kita ni kata apa? Bahkan ada para ustaz dan kiai pun tidak kalah semangat untuk merokok. Semangat mereka. Kadang-kadang mereka ni lah yang menjadi punca, yang menjadi dasar kepada semangatnya masyarakat untuk merokok. Pasal apa? Bila orang tanya, rokok ni, rokok tak boleh, mana boleh rokok? Dia kata, tu. Ustaz tu isap rokok tak apa pun. Tok guru tu isap rokok tak apa pun. Hang siapa? Jangan kering.
Tidak jarang pengajian-pengajian yang dipenuhi kepulan asap rokok. Tak ada, jarang lah kita. Tempat-tempat pengajian tak ada. Bahkan ada yang pusat-pusat pengajian sebelum mula mengaji tu berkepui asap rokok. Konon-kononnya hemat nyamuk. Bahkan ada yang berkata justru rokok ini sunnah bagi saya. Jenggreng. Sunnah pula dia kata, bagi dia ni sunnah. Rokok ni adalah sunnah. Ni jenis keras pedai, keras kepala. Allahu Akbar. Kalau saya tidak merokok, maka kepala saya pening dan tidak dapat menyampaikan isi pengajian dengan baik. Dia nak mengajak, dia kena isap rokok dulu. Kalau tak isap rokok, sekejap lagi dia pening, sekejap lagi dia mengajak kok lain. Jam. Ini sebenarnya kalau cara orang yang waras, di situlah dia dapat tangkap hukuman bahawa merokok itu haram. Dari situ dah nampak dah. Kan? Kalau dia tak isap rokok, lagi dia pening. Fenomena yang juga unik. Ternyata sebahagian pondok mendapatkan salah satu pemasukan terbesar dari hasil penjualan rokok di dalam pondok. Dia. Bahkan dia kata ada pondok, kan? Pesantren ada pondok yang mana income mereka yang paling penting sekali rokok. Maknanya dia dapat pendapatan daripada hasil penjualan rokok. Allahu Akbar. Tak tahulah, mungkin kes-kes ni tak ada kat tempat kita kot belah Indonesia ke kan. Kretek tu kan. Kretek ni mari pada Indonesia lah. Jika para santri ni macam pelajar lah, begitu semangat mengebulkan asap rokok dan para ustaz dan kiai tidak kalah semangatnya sementara mereka adalah sedangkan mereka adalah ikutan masyarakat, maka sangatlah wajar jika masyarakat akhirnya berlomba-lomba memperbanyakkan kepulan asap rokok. Kita kalaulah pelajar-pelajar, kalaulah tok-tok guru pondok, mereka tu semangat isap rokok, bagaimana dengan masyarakat luar yang tidak kenal agama? Bila dah tengok orang beragama ini isap rokok, inilah jadi fitnah. Maka orang lain pun akan jadikan tauladan lah. Kan? Akan jadikan tauladan, akan jadikan ikutan, akan jadikan contoh kepada kehidupan mereka. Sebab apa? Sebab memang dah realitinya. Syekh Zali, Assalamualaikum dan rakan-rakan kuliah pagi rokok pula. InsyaAllah. Syekh Zali, Ya, betul. InsyaAllah. Allahu Akbar. Nampak guna Syekh Zali. Harap kita orang-orang yang isap rokok di kalangan sahabat-sahabat kita ni mengaji elok, faham elok. Kita dahulukan kehidupan akhirat kita daripada kehidupan dunia. Keseronokan ni bukan seronok mana pun. Tidak aneh jika fatwa Majlis Ugama Islam tentang haramnya rokok ditolak mentah-mentah oleh sebahagian kiai. Tak heranlah. Tok-tok guru, ustaz-ustaz ni, dia pun tahu kata Majlis Fatwa, bahkan Malaysia ni pun Majlis Fatwa Kebangsaan telah menetapkan bahawa, telah memutuskan bahawa merokok hukumnya adalah haram. Dah ada dah Majlis Fatwa. Tapi dipandang sepi, dipandang remeh, bahkan dibelakangkan fatwa itu. Fatwa rokok haram yang dikeluarkan MUI, Majlis Ugama Islam, dinilai melecehkan para kiai perokok yang ada di pondok pesantren. Kerana secara tidak langsung para kiai yang menyebarkan agama itu dianggap haram. Ketika rokok diharamkan, ini di antara perkataan orang besar-besar di sana. Ketika rokok diharamkan, maka dari sisi santri pondok pesantren, di sisi pelajar-pelajar pondok, fatwa itu dianggap tidak menghormati atau melecehkan kiai-kiai. Pasal apa? Pasal kiai-kiai tok guru ni duk balon rokok. Jadi dia kata seolah-olah merendah-rendahkan tok guru mereka lah. Kan? Pasal apa? Tok guru mereka isap rokok. Jadi maknanya tok guru mereka buat kerja-kerja haram. Mereka tidak melihat daripada perspektif ataupun daripada sudut, daripada pandangan yang sebenar. Kita kalau kita nak melihat sesuatu, kita jadilah orang yang adil.
Jangan Allah kata wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu. Jangan kerana kebencian kamu kepada sesuatu puak menyebabkan kamu tidak berlaku adil. I'dilu huwa aqrabu littaqwa. Berlaku adillah kerana ianya mendekatkan kamu kepada taqwa. Ya Cikgu Mak Zali. Ya amin. Ini perkataan yang keluar daripada pimpinan Pompes KH Abdul Rahman Wahid Gus Nuli dalam acara Kongko Baireng Gus Dur apa dia di kedai Tempo Jakarta apa nama okey tak apa tu. Itu di antara perkataan-perkataan dia pun seolah-olah mengatakan bahawa bila sesuatu kebiasaan yang dilakukan oleh ulama itu dihukum sebagai tidak betul, dia berkata seolah-olah merendahkan para ulama pula. Dia tuan-tuan dan puan muslimin dan muslimat, dia ada satu kaedah agama. Dia kata ar-rijalu la yu'rafu bil haqq, al-haqqu la yu'rafu bir rijal walakin ar-rijalu yu'rafu bil haqq. Ini satu kaedah besar dalam agama. No? Dia kata, al-haqqu la yu'rafu bir-rijal walakinna ar-rijalu yu'rafu bil-haqq. Kebenaran itu tidak boleh dinilai pada seseorang. Tetapi seseorang itu boleh dinilai melalui kebenaran. Mana kita tak boleh kata bila kita tengok seorang tu kita kata dia betul. Dia betul semua. Tetapi bukan macam tu. Tapi sebenarnya apa dia? Kita kena melihat kebenaran kepada dia, baru kita kata dia benar. Mana kalau dia bawa tu betul, betul lah dia. Kalau dia bawa tak betul, tak betul lah dia. Walaupun dia siapa. Walaupun dia siapa. Walaupun dia tu orang lagu mana pangkat darjat sekalipun, kalau yang dia bawa tu tidak betul, tak betul lah dia. Kerana dia bukan maksum. Kerana dia bukan maksum. Kalau dia buat tak betul, kita kata dia tak betul lah. Tapi kalau dia buat, dia tu betul. Walaupun dia tu orang kebiasaan, maka dia adalah orang yang betul. Itu kaedah yang kita nak kena faham dalam beragama. Faham tu? Saya ulang balik. Al-haqqu la yu'rafu bir-rijal walakinna ar-rijalu yu'rafu bil-haqq. Kebenaran itu tidak boleh dinilai pada seseorang itu. Tetapi seseorang itu boleh dinilai dengan kebenaran yang ada padanya. Mana kalau seseorang itu membawa sesuatu yang betul, maka dia adalah orang yang betul. Tapi kalau seseorang itu, siapapun dia, kalau yang dia bawa itu tidak betul, maka tidak betul lah dia, kita tak boleh ikut dia. Kita kena ikut apa? Yang betul. Kita kena ikut yang benar. Tak kira lah siapa dia. Pangkat dia siapa, tak kira. Kalau dia bawa sesuatu yang mungkin orang kata betul, kita kena rujuk balik apa yang dia bawa tu betul atau tidak. Kalau tidak betul, tak betul lah. Kita tak boleh ikut dia lah. Tak ikut pada benda tu lah. Tapi benda-benda yang lain yang dia bawa betul tadi, kita kena ikut lah. Itu kena faham elok. Menurutnya, kalau di pesantren tidak lengkap, kalau tidak minum kopi dan merokok. Ni satu dua pasangan sehati sejiwa. Rokok dengan kopi. Jadi kiai-kiai itu kalau dicium tangannya, maka yang akan tercium adalah bau rokok. La ilaha illallah. Bau rokok. Lepas tu kan kena simbah banyak kira minyak wangi di tangan tu supaya hilang bau rokok. Tapi rasanya rokok ni bau dia payah hilang. Kadang-kadang diganggu kan. Kita sembahyang tepi orang isap rokok. Ya Allah. Pening nak pula rokok daun pula. Allahu Akbar. Dia bercampur dengan hak lain lagi. Isap ceruk, isap rokok. Bau ketat hidung kita. Kalau kiai-kiai yang menyebarkan generasi penerusnya wali songo, dia anggap ahli haram. Bisa dibayangkan ini mengerikan. Kiai-kiai yang menawarkan syurga, dia anggap kiai-kiai haram, ujarnya. Dia kata kalaulah Tutuk guru ustaz-ustaz ni, mereka ni merupakan penerus kepada agamawan. Indonesia ni terkenal dengan wali songo, orang alim ni pula. Kalaulah guru-guru, tutuk guru, ulama-ulama, ustaz-ustaz yang dianggap sebagai penerusan atau pewaris kepada pejuang agama yang masyhur di Indonesia itu wali songo, dianggap sebagai ahli haram. Mana orang yang kerana dia isap rokok, orang kata dia ni orang yang melakukan amal-amal haram ataupun ahli haram. Bisa dibayangkan, maknanya kita boleh gambarkan
bahawa ini membawa maksud bahawa kiai-kiai yang menawarkan yang duk cerita hal-hal syurga ni boleh dianggap sebagai kiai-kiai haram, kata dia kata. Maknanya kalau lugu tu kan puak-puak ni adalah puak-puak yang merupakan kiai haram. Ya Syekh sahabat kita daripada Sungai Payah. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Okey. Jika dia anggap hukum rokok adalah makruh. Okey, kalau tak apa sekarang. Sekarang ni kita tak sorok kata haram lagi. Kalau sekiranya rokok itu dianggap makruh, yakni dibenci oleh Allah sekalipun, semestinya para ustaz dan para kiai lah yang menjadi teladan untuk meninggalkan dan menjauhi rokok yang dibenci oleh Allah itu. Pasal apa? Bukan justru sebaliknya. Kan? Kalaulah rokok itu duduk di tangga makruh sekalipun, maknanya sepatutnya orang yang duk jadi contoh, duk jadi teladan, duk jadi ikutan para ustaz, para guru, para ulama, sepatutnya mereka lah yang kena menjauhi perkara makruh itu. Ya? Terlebih jika ternyata rokok hukumnya haram. Apatah lagi jika sekiranya dah nyata rokok itu hukumnya haram dan ternyata banyak ulama Syafi'iyah dengan tegas menyatakan keharaman rokok, maka lebih-lebih lagi lah. Kalau cara duduk di tangga makruh pun sepatutnya geng-geng ulama, geng-geng kiai-kiai, geng-geng tok-tok guru, geng-geng ustaz-ustaz ni sepatutnya menjauhi. Supaya apa? Supaya dia jadi tauladan. Jadi tauladan. Orang nak jadi ulama, nak jadi ustaz, nak jadi tok guru ni maknanya jadi contoh, jadi teladan kepada masyarakat. Sepatutnya kalau benda tu makruh pun kena dihindari. Tentunya kita tidak mendapati pembahasan tentang rokok di kitab-kitab fiqh klasik yang dulu-dulu daripada mazhab Syafi'iyah. Sebab apa? Kerana memang rokok munculnya kebelakangan. Dia kata dulu-dulu kalau kita tengok kitab-kitab lama-lama dulu ni tak ada perbahasan tentang hukum rokok. Sebab apa? Sebab rokok ni baru timbul saja. Bab-bab rokok, isap rokok ni baru timbul saja. No? Oleh kerana itu kita hanya mendapatkan perkataan para ulama mutaakhirin. No? Kita dapat cerita berkenaan perbahasan berkenaan rokok ni. Dia mari di kalangan perbahasan ulama-ulama kebelakangan yang membicarakan tentang rokok. Allahu Akbar. Di antara para ulama Syafi'iyah mutaakhirin yang berbicara tentang hukum rokok adalah Ibnu Allan yang wafat pada tahun 1057. Syekh Najmuddin Al-Ghazi yang wafat pada tahun 1061. Syekh Al-Qalyubi yang wafat pada tahun 1069. Dan Syekh Al-Bujairimi yang wafat pada tahun 1221. Dan mereka ni semua adalah jam rokok ni. Jemaah haji kita ramai lepas solat Masjidil Haram duk pam rokok kat bilik. BP lah kat dia bawah. Itulah nak cerita bagi Adi Syabiri Osman nak cerita bagi. Kita awal tadi kita sebut dah. Dah jadi kebiasaan dah. Orang isap rokok tak kira lah jemaah haji ke jemaah masjid ke, dah jadi kebiasaan dah. Sebab apa? Sebab anggapan mereka rokok itu jatuh pada hukum makruh. Tak apa lagi jatuh pada hukum makruh. Dan mereka melihat orang yang bawa contoh kepada mereka seperti ustaz-ustaz, tok-tok guru pun isap rokok. Jadi mereka pun jam lah. Kan? Itu punca dia, Syekh. Keempat ulama mazhab Syafi'iyah ini jelas menyatakan haramnya rokok. Jadi jelas. No, kalau kita di kalangan kita ni ada orang yang mendakwa mereka adalah orang yang bermazhab Syafi'i, maka nyatalah bahawa di antara yang disebut di sini 4 orang imam-imam besar dalam mazhab Syafi'i, mereka adalah ulama-ulama yang telah menetapkan bahawa rokok hukumnya haram. Yang pertama, perkataan yang pertama datang daripada Ibnu Allan Al-Bakri As-Siddiqi Asy-Syafi'i yang wafat pada tahun 1057 Hijriah. Beliau telah menulis sebuah kitab khusus tentang pengharaman rokok yang beliau beri judul Pemberitahuan kepada saudara-saudaraku mengenai haramnya rokok. Tajuk berkeliar. No? Apa dia kata? Dia kata apa?
Beliau berkata dalam kitab tersebut, وَقَدْ اتَّفَقَ الْعُلَمَاءُ عَلَى حِفْظِ الْعُقُولِ وَصُونِهَا مِنَ الْمُغَيِّرَاتِ وَالْمُخَدِّرَاتِ وكل من امتص هذا الدخان مقر بأنه لابد أن يدوخ أول تناوله ويكفي ذلك دليلا على التحريم لأن كل ما غير العقل بوجه من الوجوه أو أثر فيه بطريق تناوله حرام. Para ulama telah sepakat tentang penjagaan akal dan melindunginya dari para pengubah dan pembuat melayang. Ini memang di antara objektif syariat Islam ialah menjaga nyawa, menjaga akal, menjaga maruah. Itu objektif ataupun matlamat daripada syariat ataupun undang-undang Islam. Yang ni semua orang tahu. Semua orang tahu, semua ulama tahu, semua kiai tahu, semua ustaz tahu, bahkan orang yang mengaji pun tahu benda ni. Apa dia? Bahawa sesungguhnya melindungi akal, menjaga nyawa, itu semua adalah satu benda yang wajib, kan? Ya, melindungi dari para pengubah dan pembuat melayang. Pembuat melayang ni daripada apa? Daripada hilang akal, kan? Dan semua orang yang menghisap rokok mengakui bahawa rokok itu pasti penin. Orang yang hisap rokok ni penin. Pada saat pertama kali menghisap rokok. Orang tak bisa hisap rokok. Kalau dia hisap rokok, mula-mula tu dia jadi penin. Hebat tu. Dia jadi penin. No? Allahu Akbar. Maka hal ini sudah cukup sebagai bukti, sebagai dalil haramnya rokok. No, dia jadi dia mari dalam istilah Arab dia panggil sukran. Kan? Dalam hadis Nabi kita ma yaskar kathir fa qaliluhu haram. Dalam hadis yang sahih Nabi SAW kata ma yaskar kathir faqaliluhu haram. Mana-mana yang memabukkan, yang memeningkan, kalau kita makan banyak, sikit dikira haram juga. No? Jarak juga. Arak pun kalau cara kita minum sikit, minum banyak pun dia penin. Dia lah. Sebab tu haram. Punca dia ada sakran, ada mabuk, ada penin. Hal itu kerana semua perkara yang mengubah akal dengan model apapun dalam kelakuan mana, kalipun dengan cara mana pun, atau mempengaruhi akal. Yang ini mempengaruhi akal maknanya akal ni asal dia waras. Apabila minum dia jadi tak waras, dia jadi penin, dia jadi ubah. Tu mempengaruhi akal. Dengan mengonsumsinya maka hukumnya dah haram. Bila kita ambil sesuatu makanan atau minuman menjejaskan akal fikiran kita, penin ke jadi apa ke, maka benda tu adalah haram pengambilannya. Jelas no? Ini kata Al-Allan, Ibnul Allan, salah seorang daripada ulama Syafi'iyah. Jadi jelas rokok hukumnya haram kerana ada padanya benda-benda yang memeninkan, ketagih dan sebagainya. 2. Syihabuddin Ahmad Al-Qalyubi Al-Misri yang wafat pada tahun 1069. Pak Cikgu Mak Zali kata apa? Busuk rokok dari perokok jemaah sebelah boleh tak kita terbit dari solat jemaah tu Ustaz? Tu dia sampai peringkat tu. Busuk, penin sampai nak semayang tak boleh. Cikgu Mak Zali tanya. Kita semayang, tiba-tiba bau busuk jiran kita yang isap rokok tu tepi kita tu. Boleh tak kita keluar jemaah? Kan? Sabaklah Cikgu Mak Zali tu sudah keluar lah. Rugi jemaah ni. Sabaklah nampak guna. Nah, sebab itu jadi orang yang mengganggu jemaah ni hukum dia dosa noh, dosa besar. Kita takut solat dia tak diterima pula lah. Itulah. Kalau boleh jangan keluar lah, kalau tak tahan nak buat lagu noh. Kan? Tapi lah ni tak apa kot pasal duduk 2 meter. Jauh sikit. Hingga lah. Syihabuddin Ahmad Al-Qalyubi Al-Misri yang wafat pada tahun 1069 Hijrah berkata,
قوله عن البنج ونحوه من كل ما فيه تخدير وتغطية للعقل فهو طاهر وإن حرم تناوله. لذلك قال بعض مشايخنا ومنه الدخان المشهور وهو كذلك لأنه يفتح مجاري البدن ويهيئها لقبول الأمراض المضرة، ولذلك ينشأ عنه الترهل والتنافيس ونحوها، وربما أدى إلى العمى كما هو محسوس مشاهد. وقد أخبر من يوثق به أنه يحصل منه دوران الرأس أيضا، دوران penin. ولا يخفى أن هذا أعم ضررا من المكمور الذي حرم الزركشي أكله لضرره. Dan perkataannya kata Syekh Shihabuddin Ahmad Al-Qalyubi Al-Misri kata apa? Dan perkataannya dari al-banj. Banj ni apa dah? Sejenis tumbuhan yang bisa digunakan untuk membius. Bahan bius. Bila kena dia, bila makan ke orang cucuk ke, buat ubat cucuk, bila masuk dia dalam tubuh kita, kita ni jadi orang kata apa, tak ingat apa. Bius. Bius ni tak ingat apalah. Dan semisalnya dari segala sesuatu yang mengandung pembiusan dan menutup akal, maka adalah suci meskipun haram untuk dikonsumsi, digunakan. Oleh kerana itu, sebagian guru-guru kami berkata di antaranya adalah dukhan. Dukhan ni apa? Rokok lah. Sebut dukhan. Dukhan ni apa? Dukhan ni asap. Mana? Sebab apa disebut rokok tu dukhan? Sebab rokok tu tak dinama rokok kalau tak berasap. Kan? Kalau tak berasap, tak nama rokok. Yang sudah masyhur. Demikianlah hukum rokok. Kerana rokok membuka saluran-saluran tubuh dan memudahkannya untuk menerima penyakit-penyakit yang memberi kemudaratan. Tu dia ni bab mudarat pula Syekh ni. Tadi dia baca masalah penin. Lah ni mana? Syekh ni dia baca masalah apa? Mudarat. Ada pada rokok itu mudarat. Tapi syaitan ni dia buat bagi kita tak berasa kata benda tu mudarat. Kata aku isap rokok bayar apa kotak apa tak penat pun tengok ustaz tu kena hakut pergi hospital dia penat padahal dia tak isap rokok pun. Dia ini jadi masalah bagi kita no. Dengan merokok dapat menimbulkan keriput kulit. Tu dia. Tak kisah dia kata kedok kulit tu dia ada ada bahan-bahan make-up daripada MW dan sebagainya lagi boleh make-up, boleh boleh guna untuk hilang daripada daripada kedut-kedut kulit tu, kan? Batuk-batuk ataupun sesak nafas dan yang semisalnya. Dan kita heran ada setengah kita tengok kawan-kawan kita duk isap rokok cucuh lagi. Cucuh sebatang kan. Isap rokok tu sambil-sambil batuk, sambil-sambil penat. Habis sebatang, sekali sambung puting pula dah. La ilaha illallah. Ini yang jadi masalah. Apabila sudah benda tu dah sebati dengan kita, jadi payah kita nak tinggal. Bahkan terkadang dapat mengantarkan kepada kebutaan. Ada sejarah yang menunjukkan bahawa orang isap rokok ni dia boleh bawa kepada rabun mata dan boleh membawa kepada apa? Buta. Jadi rabun mata. Yang orang isap rokok ni boleh jadi rabun mata, apa tu kena duk berulang pergi doktor, apa tu duk gaduh pula doktor tu mahal lah, mahal tu kita kena bayar. Rokok memang mahal. Rokok ni memang mahal. Kita tengok sekotak berapa. Dulu sebatang 5 duit. Lah ni sebatang berapa duit dah. Kita tak tahu. Kita tak bisa isap rokok. Sebatang 3-4 kupang lah ni. Kan? Sekotak RM10. Ya Allah ya Tuhan. Tapi dia ada duit untuk isap rokok. Tapi tak ada duit untuk derma ke masjid. Kan? Pasal apa? Pasal tak nampak kebaikan tu. Sebagaimana yang dilihat dan dirasakan. Orang yang terpercaya telah mengabarkan bahawa orang yang boleh kita percayai lah, telah mengkhabarkan bahawa rokok juga mengakibatkan peningnya kepala. Kan? Orang yang isap rokok ni dia pening kepala.
Lepas tu, kalau cara dia pening kepala, dia kena hisap okok. Bila dia hisap okok, hilang pening kepala. Jam. Tentunya tidak samar lagi bahawa hal ini lebih memudaratkan daripada al-ma'mur yang telah diharamkan untuk dikonsumsi oleh Az-Zarkashi kerana bahayanya. Al-ma'mur tu apa dia? Al-ma'mur adalah daging yang dipanggang tetapi ditutup sejak awal dipanggang sehingga asapnya terkumpul pada daging tersebut. Pada pesen makanan pula. Makanan yang dia bila dia masak tu dia tutup supaya asap tu tak hilang. Hal ini dapat menimbulkan kemudaratan bagi tubuh jika dikonsumsi. Konsumsi maknanya bila serat masuk dalam tubuh kita, daging ni tu yang kita makan, daging yang ada asap tu ni, dia akan memudaratkan kita. No? Jika asap yang terkumpul pada daging yang sudah masak saja diharamkan oleh Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari, bagaimana dengan asap murni? Asap murni. Mana asap murni ni? Asap yang real. Asap yang real ni, asap sungguh-sungguh lah yang dihirup oleh paru-paru. La ilaha illallah. Kita ni duduk lah litah asap. Kita tak boleh ni dak usaha pergi bubuh asap. Bubuh asap dalam api duduk di ujung mulut tu. Nah, kita diminta oleh Nabi supaya menghindarkan, minta kepada Allah Ta'ala supaya dijauhi daripada api kan. Dan Nabi kata taqunnar. Allah Ta'ala berkata macam tu juga, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Hei orang beriman, hendaklah kamu jaga diri kamu dan juga ahli keluarga kamu daripada api, kan? Api neraka. Tapi orang-orang kita, orang isap okok ni, api duduk di ujung mulut dia, api tu. Sulaiman bin Muhammad bin Umar Al-Bujairimi. Ini ulama masyhur dia, Al-Bujairimi. Ulama masyhur di kalangan orang beraliran Asy-Syafi'iyah yang wafat pada tahun 1221 Hijriah. Beliau berkata, qauluhu wa yahrumu ma yadurrul badana awil aqla. ومنه يعلم حرمة الدخان المشهور لما نقل عن الثقات أنه يورث العمى والترهل والتنافيس واتساع المجاري. Mak tangkap ke mak ambil, boleh tengok tak? Tak ada nak putus stek hari ni. Tak boleh faham. قوله ويحرم ما يضر البدن أو العقل ومنه يعلم حرمة الدخان المشهور لما نقل عن الثقات أنه يورث العمى والترهل والتنافيس واتساع المجاري. وقوله ما يضر البدن قال الأذرعي المراد الضرر البين الذي لا يحتمل عادة لا مطلق الضرر شوبري. Cikgu Mak Zali ada tak dalam kitab? Tolong jawab tak? Ada tak? Perkataan beliau, yakni Al-Khatib Asy-Syarbini. Ni kata Syekh Sulaiman bin Muhammad Umar Al-Bujairimi. Perkataan Al-Khatib Asy-Syarbini, dan diharamkan apa yang memudaratkan badan atau akal. Maknanya di antara benda-benda yang haram pada syarak ialah benda-benda yang mendatangkan mudarat pada badan kita, pada tubuh badan kita, dan mendatangkan mudarat pada akal kita. Dari sini diketahui haramnya rokok yang masyhur. Ada, Alhamdulillah. Ada, Alhamdulillah. Tak apa, nanti insyaAllah hari Selasa ni kawan pergi kita putus stek bagi kepada kawan-kawan. Siapa yang nak boleh insyaAllah kita putus stek bagi, sebab kita dah dapat izin lah daripada pengarang kitab ni, sebab kita duk tunggu kitab tak sampai lagi baru cetak. No, insyaAllah. Siapa dia yang nak
boleh maklum kat saya. PM ke, PN ke, PIPA ke, tak kira lah. Cuma bagi maklum kat saya, insyaAllah. Jadi kita order 20 dah. Tapi tak sampai lagi baru cetak. Apa nama doktor kata. Dan perkataannya. Ada. Mana tahu nah. Dari sini diketahui haramnya rokok yang masyhur kerana apa yang diberitakan oleh orang-orang yang terpercaya bahawa rokok menimbulkan kebutaan dan meluaskan saluran-saluran tubuh. Dan perkataannya apa yang memudaratkan tubuh. Al-Azra'i berkata yang dimaksudkan dengan kemudaratan iaitu yang jelas yang biasanya tidak dapat dihadapi dan bukan semua jenis kemudaratan secara mutlak. Macam-macam jenis benda-benda yang memudaratkan. Apabila orang isap rokok ni kadang-kadang dia mari macam-macam. Dia ikut ikut keadaan tubuh badan orang tu. Macamlah orang penyakit gout macam tu juga. Ada orang sakit gout dia boleh makan sotong. Kan? Ada orang sakit gout dia tak boleh makan sotong. Makan sotong anda support sakit. Kan? Ada orang yang dia tak boleh makan sotong tapi dia boleh makan ikan bilis. Ada orang dia tak boleh makan ikan bilis. Kalau dia gout dia makan ikan bilis dia sakit terus macam Syekh Zaki kita tu. Syekh Zaki Tok Bilal kita dia tak boleh makan ikan bilis. Kan? Dia sotong dia balas. Tak apa, tak ada masalah. Macam saya gout juga sotong tak boleh. Ikan bilis boleh saya. Macam-macam kan. Ada orang dia tak boleh makan udang macam-macam. Macam tu juga dengan rokok ni. Ada orang dia isap rokok. Dia dapat kemudaratan yang ni. Ada orang lain dia dapat kemudaratan macam ni. Ada orang dia bila dia isap rokok dia penat. Ada orang dia isap rokok dia tak penat. Dia semangat. Semangat isap rokok lah. Macam-macam. Tapi yang pentingnya ada padanya unsur-unsur memudaratkan. Balan kita ada no. Alhamdulillah. Kemudian yang keempat. Jadi Syekh Al-Bujairimi juga menegaskan di sini bahawa dia ambil perkataan Al-Khatib Asy-Syarbini yang mengatakan bahawa setiap benda dia haramkan setiap benda yang memudaratkan. Dan Syekh Syekh Sulaiman bin Muhammad Al-Bujairimi menyebutkan bahawa kalaulah Al-Khatib Asy-Syarbini menyebutkan bahawa diharamkan segala benda yang memudaratkan, maka sudah tentulah dia kata rokok ni di antara benda yang diharamkan kerana ada padanya benda-benda yang memudaratkan. Dan disebut perkataan Al-Azra'i, iaitu ulama besar juga, disebut bahawa yang dimaksudkan dengan perkara yang memudaratkan ni ialah mengikut keadaan tubuh badan seseorang. Bukan sama. Bukan sama. Keadaan kita ni tak sama. Ada orang yang dia tak boleh makan petai, dia angin. Ada orang yang dia boleh makan petai. Bila dia makan petai, dia semangat buat kerja macam-macam. Tengok kemudaratan. Yang keempat, Syekh Najmuddin Muhammad bin Muhammad Al-Ghazi, iaitu yang wafat pada tahun 1061 Hijrah. Beliau berkata, وَالتُّوتُونُ الَّذِي حَدَثَ وَكَانَ حُدُوثُهُ. At-tutun. Tutun ni satu jenis benda yang memeninkan jugalah. Kan? Kita pun macam tu juga. Shisha lah, Dunhill, apa dia lagi? Marlboro, Karatek, lagi dia Bunsen, Bunsen apa dia? Tak tahu, tak tahu. Macam-macam jenis rokok-rokok ni pun macam-macam jenis juga kan. Tak tahulah jenis dia tu jenis daripada pokok, daripada tembakau berlainan, ataupun dia daripada nama syarikat, tak tahulah kan. Tak tahulah. والتوتون الذي حدث وكان حدوثه بدمشق سنة 15 بعد الألف يدعي شاربه أنه لا يسكر وإن سلم له فإنه مفتر وهو حرام. Tengok. Allahu Akbar. Kataan yang jelas. وليس من الكبائر تناوله المرة أو المرتين أي بل الإصرار عليه بكون كبيرة كسائر الصغائر. Okey, dengar elok perkataan ulama Syafi'i, iaitu Syekh Najmuddin Muhammad bin Muhammad Al-Ghazi.
Dan at-tutun, yang ni satu jenis rokok kan. Tempat kita ni macam-macam lah jenis rokok yang lain pula. Yang muncul, yang baru timbul, dah timbul macam-macam lah. Kretek tak ada, gudang garam bawa tu dulu-dulu tahun 60-an 70-an dulu tak ada, baru timbul ya gudang garam. Lepas pada gudang garam tu mahal dia buka pula apa nama rokok kretek. Lepas tu lah ni dia buka rokok apa dah, rokok yang paling murah sekali yang saya duk tanya budak-budak ni nama John. Rokok John. Rokok. Nama tu pun kita serabut dah. Nama John. Rokok tu la ilaha illallah. Rokok John. Kita tangkap budak-budak isap rokok kan. Jumpalah John. Nak tampaklah Pak Isak ni. John. Ustaz nak beli rokok Danghim baru duit tak cukup. Beli rokok John ni lah murah. Kata murah ni lagi bahaya. Kan? Ada lagi orang dakwa dia kata aku nak beli rokok skrik ni orang kampung rokok skrik ni rokok ada kotak tu lah, ada filter semua cukup kan. Nak beli rokok skrik tak ada duit ustaz, beli rokok Don lah. Rokok Don ni lagi bahaya tuan-tuan muslimin dan muslimat. Pasal apa? Pasal dia tidak ada filter, dia tidak ada penapis, direct masuk ke dalam jantung kita, dalam paru-paru. Lagi bahaya rokok Don ni kan. Kalau kami dulu ngaji pondok waktu di Maktab Mahmud ni, kami tak panggil rokok daun, tak style lah sebut rokok daun ni lekeh lah kan. Dia sebut apa? Peter style balut. Peter style balut, mana kena balut boleh syak. Peter. Dulu ada satu jenis rokok tak silap saya nama dia Peter Stevenson kan, ada nama rokok tu, tapi dia kalih. Rokok daun ni dia tak panggil rokok daun, dia panggil apa? Peter style balut. Maknanya kena balut lu baru isap rokok. Alah macam-macam. Tu, tengah dia tak mau lekeh lah tu. Tak mau lekeh. Allahu Akbar, saudara-saudaraku sekalian. Insaflah, kita ni nak mati dah. Dan mati tu tak kira bila. Kalau benda tu benda yang tak elok, kita berhentilah. Tak sahlah kita duduk keras sangat. Tak sahlah kita duduk bertahan, mempertahankan benda-benda yang tidak mendatangkan faedah kepada kita. Tambah-tambah sekarang ni kita berada di zaman di musim COVID-19 yang mana kita menyukarkan pergerakan hidup kita yang sehingga menyebabkan krisis dalam negara kita. Bukan sekat krisis di tempat kita saja, the krisis di dalam keluarga kita saja, bahkan dia menyebabkan berlakunya krisis dalam negara kita, no. Jadi kita itulah sabarlah saat dunia ni bukan nak lama sangat. Kawan-kawan kita pun berapa orang dah mati. Kita tak tahu kehidupan ni lagu mana kan. Dan saya sini alhamdulillah syukur banyak-banyak kerana bolehlah sikit-sikit tolong peringatkan kepada diri saya, peringat kepada anak bini saya, keluarga saya, peringat kepada sahabat-sahabat saya dan peringat kepada kawan-kawan dan muslimin muslimat. Moga-moga Allah Taala beri manfaat kepada kita semua insya-Allah. Dan at-tutun, jenis rokok yang muncul dan kemunculannya di Damaskus pada tahun 1015 Hijriah, yang mana penghisapnya mengaku bahawa tidak memabukkan. Lah ni ada apa dia pula? Dia panggil apa? Wet. Kenal ke tak betul? Sebut tak? Saya akan reti sebut ingat apa dia? Wet. Wet. Bukan wet. Vape. Pandai amat ni pun. Vape. Vape tu lah ada pakai bateri ke apa? Pakai bateri. Bateri lagi bahaya. Ya Allah. Dia mari kok menasak tu. Ya Allah, ya Tuhan, pandai sungguhlah barat ni dia buat. Mahal pula tu katanya. Saya biasa tangkap budak sekolah. Tanya orang balik beli. Dah buka saya dah. Abang saya. Ambil apa abang hang ni kata. Curi. Curi abang dia. La ilaha illallah. Curi abang dia. Ada seorang ni kata tak curi. Dia kata abang dia ada 2 ke 3 tau. Dia balas 1 dia tau. Tak curi mate dia. Sampai tahu tu lah ya Allah. Hak tu lagi senang pasal dia apa? Isyak ubuh dalam poket. No. Lepas tu kadang-kadang apa nama dia buat rupa macam pen tu. Bubuh sini. Kita seronok lah, bangga lah nak muridku mengaji sungguh pen ada dalam poket rupa-rupanya. Rupa-rupanya wek.
Bukan wek tak wek. No? Maka meskipun pengakuan ini diterima darinya, mana walaupun walaupun apa nama benda ni dia kata tak memabukkan, miskin ada apa nama Syekh Najmuddin Muhammad bin Muhammad Al-Ghazi kata, maka meskipun pengakuan ini diterima darinya kata tak mabuk, tetapi rokok ini melemahkan sistem saraf kita dan haram hukumnya. Walaupun dia tak mabuk, tak pening, tapi dia ada satu lagi pada benda yang mendatangkan kesan kepada diri kita, pada melemahkan saraf kita. No? Tapi kadang-kadang benda ni dia mari tanpa disedari. Inilah peranan syaitan yang mempengaruhi kita. Kadang-kadang dia mari secara tidak sedar. Tidak sedar. Mengonsumsinya bukanlah dosa besar jika sekali atau dua kali, tetapi jika terus-menerus maka jadilah dosa besar. Sebagaimana kondisi dosa-dosa kecil, sebagaimana keadaan dosa-dosa kecil yang lainnya yang jika dikerjakan terus-menerus maka menjadi dosa besar. Itu maknanya. Maknanya walaupun kadang-kadang ada di kalangan orang mengatakan bukan dosa besar seperti zina dan sebagainya, tetapi dosa-dosa macam-macam ni orang isap rokok ni dia bukan isap sekali. Tuan-tuan dan puan muslimin dan muslimat, dia tak isap sekali. Dia tak isap dua kali. Kadang-kadang kita dapati ada orang yang dia boleh habis sekotak rokok yang jumlah dia berapa batang lah tu, ada 20 batang kot, ada 20, ada 14 batang mengikut yang saya tahu daripada budak-budak kan. Ada 14 batang, ada 12 batang, ada 20 batang. Kadang-kadang 20 batang sekotak tu dia boleh habis kerak hari. Ada yang orang 20 batang, 2 kotak sehari semalam. Allahu Akbar. Tak tahulah. Dia macam mana kita tak tahu. Kita duk masak ni pun kita lari pada asap kan. Kita lari pada asap, depa senaja pergi buah asap. Sonok pula tu ada pemain dia isap rokok, dia muih, dia buat pergi jadi bulat lah apa asap tu. Oh, dia duk tengok asap tu. Moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala yang sayang kepada kita terus menyayangi kita. Dan kalaulah Allah Ta'ala sayang kepada kita, kenapa kita tidak sayang kepada tubuh badan kita? Allah Ta'ala beri kepada kita tubuh badan kita, segala anggota dia, supaya kita jaga elok-elok. Maka dia adalah amanah yang Allah Ta'ala beri kepada kita. Maka kita jagalah amanah yang Allah Ta'ala beri kepada kita. Kerana nanti tubuh badan yang Allah beri kepada kita ni, tubuh badan kita ni seluruhnya akan berada di hadapan Allah Ta'ala, dan Allah Ta'ala akan persoalkan balik apa yang kita guna tubuh badan yang Allah beri kepada kita. Adakah kita jaga elok ataupun kita tidak kita mengabaikan tanggungjawab kita terhadap penjagaan tubuh badan kita. Muslimin dan muslimat, semoga sedikit sebanyak hari ini mendatangkan pengetahuan kepada kita, di samping itu mendatangkan keinsafan kepada kita. Maknanya yang hisap rokok tu berhentilah merokok. Dan saya tidak ada sifat dengki kepada orang yang hisap rokok. Tuan-tuan nak hisap rokok, duit tuan-tuan. Tetapi alangkah baiknya kalau duit tuan-tuan dan perempuan beli hisap rokok tadi ni, untuk beli yang tuan-tuan guna untuk beli rokok tu, alangkah baiknya kalaulah tuan-tuan sedekahkan kepada fuqara, masakin, yang mana mereka itu tak ada benda nak makan. Ada yang dalam grup kita tadi ni ada seorang hamba Allah, dia merayu supaya Amira Syafinas, dia minta merayu supaya bagi bantuan kat dia sikit. Kata dia nak beli susu anak pun tak ada, jadi langkah baik nak beli pampers pun tak ada. Jadi juga dia nak beli keperluan dan sebagainya. Kita tak payahlah memperlekehkan dia, kerana dia mungkin hari ini dia memerlukan bantuan. Jadi kalau boleh kita bantulah. Saya tak silap saya siap dalam tu dia bagi alamat, dia bagi nombor akaun nombor akaun pada bagi itu Maybank 154044931830, siap dia bagi nombor akaun. Tak apalah.
Kalau dia benar, maknanya dia benar. Kalau dia tak benar, dia tanggunglah di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan yang ada kesempatan, bubuhlah kat duit ke dia. Tapi jangan buh banyak sangat. Buh sikit sudahlah. Bubuh RM10 ke. Kalau seorang RM10, 10 orang dah 100 dah. Dan Puan Amira ni, Puan Amira Syafinah ni perempuan berlaku benarlah, berlaku jujurlah, kerana Allah Subhanahu Wa Taala mengetahui segala apa yang kita buat nah. Dan kalau ada orang bubuh duit, bagi duit sedekah kepada puan gunalah kepada benda yang perempuan yang puan hajat. Jangan pula puan salah guna benda tu no. Moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala merahmati kita, dan moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala memberi kelapangan kepada Puan Amira Syafinah sini, supaya dia dapat Allah Taala dapat kita bantu untuk mengangkat kemudaratan ataupun kesengsaraan yang dihadapinya. Dan saya seru sekali lagi, terutama sekali kepada orang yang hisap rokok. Saya tak tahu perempuan Amira ni duduk di kawasan mana. Kalau boleh PM saya ke apa ke, tolong jelaskan di mana perempuan ni duduk, supaya kita dapat menyalurkan bantuan jika sekiranya benda itu amat diperlukan. Jadi muslimin dan muslimat, moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala merahmati kita semua. Dan hari ini adalah hari Jumaat, dan digalakkan oleh Nabi SAW supaya kita membaca surah Al-Kahfi, kerana ianya datang daripada sumber yang sahih. Nabi kita siapa yang membaca surah Al-Kahfi pada malam ataupun hari Jumaat, maka Allah Ta'ala akan memberi cahaya kepadanya. Jadi muslimin dan muslimat, moga-moga Allah Ta'ala merahmati kita dan menjadikan kita dari kalangan orang-orang yang mendengar benda-benda yang baik dan melaksanakan benda yang terbaik. Dan carilah bekal, kerana sebaik-baik bekal ialah taqwa. Aqul qali hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum, sallallahu ala Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa hamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi